Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu al-'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ما شئتم والله لا يقبل منكم حتى تعملوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita sama-sama memulakan kuliah kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab. Dan kita sedekahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada pengarang kitab-kitab ini, kepada kedua ibu bapa kita, guru kita, terus kepada hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana masih lagi memilih kita untuk boleh kita melaksanakan ketaatan, boleh kita sama-sama melangkahkan kaki, menghayunkan tangan menuju ke rumah-rumah Allah, ya, untuk mencari, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita dihidangi dengan satu nikmat, iaitu dengan tidur, ya, dan ramai di kalangan masyarakat kita, sahabat-sahabat kita masih lena, masih dibuai mimpi dengan kesedapan tidur. Kita ni alhamdulillah dibangunkan oleh Allah. Sebab itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, ya, baca doa selepas kita bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Segala puji bagi Allah, ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Dah hidupkan kita selepas mati. Ya, malam tadi ni tuan-tuan, kita berlatih mati. Ada orang ni tuan-tuan, dia bila nak kecap, nak dapat sesuatu tu, dia buat latihan. Latih tubi orang kata. Latih tubi. Kalau anak-anak kita nak periksa, latih tubi. Buat revision supaya dapat putusan yang baik. Sedangkan Allah dah latih kita banyak kali. Tiap-tiap hari Allah Ta'ala latih mati, tapi tak sedar diri. Ya, kita tak sedar diri lagi Allah Ta'ala latih kita. Belajar mati. Bangun, alhamdulillah, boleh bangun dah kita. Bila bangun tu kena ucap syukurlah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Ya, dan kami mohon supaya jauh daripada perkara-perkara keji, perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang Allah Ta'ala benci, perkara-perkara yang Allah Ta'ala murka. Apa cara dia? Syukur kita. Bangun. Bangun. Dapat berjemaah pada subuhnya. Ya. Bukan senang nak bangun subuh. Bangun dah. Alhamdulillah. Tapi nak berjemaah subuh tu kadang-kadang payah. Dalam rumah, anak bini nak suruh sembahyang subuh berjemaah pun kadang-kadang susah. Susah. Bangun. Yang saya puji Mak Haji lah. Bangun dulu. Apa dia buat? Jerang air dulu, Ji. Buatlah goreng pisang ke, lempeng ke, nasi goreng ke, di apa nama, untuk sarapan. Lepas tu baru dia nak ambil wuduk, sembahyang. Dia ingat hidup lagi. Dia cari nak makan lagi je. Kalau tidak nanti Abang Haji marah. Kan? Abang Haji tak bangun lagi masa tu. Bukan Abang Haji sini lah. Abang Haji sini alhamdulillah bangun awal datang masjid. Bajing kita yang lain-lain yang akan datang lah, yang coming soon, next to be continued. Lebih kurang gitu. Ni yang regular ni dah tak salah. Jadi tu dia. Bangun. Dia tahu bangun nak makan aja. Bangun nak makan. Tapi kita kena rasa syukur kerana kita dibangunkan oleh Allah, dihidupkan semula selepas kita menjalani satu proses latihan mati. Sebab itu kadang-kadang kita tidur ni tuan-tuan, satu nikmat. Ada ketikanya kita tidur gangguan. Gangguan. Mimpi tu gangguan. Kalau mimpi yang enak tu alhamdulillah. Sebab itulah Allah Ta'ala kata bahawa mati itu satu, dia kata, daripada Raudatul Jannah, ataupun Wufratun Minan Niran. Dua. Dalam kubur itu dua, sama ada ianya lubang syurga ataupun dalam lubang neraka. Itu yang kadang-kadang kalau kita bahagian tidur ni tuan-tuan, mimpi yang indah seronoklah. Mimpi kahwin, seronoklah. Mimpi kaya, jadi orang senang, seronok, senyum je. Malam tadi kita mimpi seronoklah. Sebab kalau kita mimpi tak indah ya, kejar dek rimau, tak? Sesat dalam hutan, risau kita. Besok bangun pun rasa monyok aja. Sebab apa? Seram, dia kata. Itu dia. Itu di antara latihan-latihan bahawa kita di dalam kubur pun lebih kurang begitu. Sebab itu kita rasa syukur. Alhamdulillah kita dibangunkan Allah, diberikan kesempatan, diberikan kelapangan untuk dapat hidup kembali dan dapat kita melaksanakan tuntutan Allah, berjemaah sekurang-kurangnya pada subuh. Tak dapat jemaah pun dapat melaksanakan sembahyang subuh. Kemudian barulah kita mencari rezeki di atas muka bumi. Baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat bertemukan. Walaupun jadual saya malam nanti, tapi telah dipercepatkanlah untuk kita sama-sama berbincang, bermuzakarah. Mungkin saya nak bawa sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Kita nak melihat bagaimana kehidupan kita dalam perjalanan sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Az-zulumat khamsun was-sirajan laha khamsun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, katanya, Az-zulumat, sesungguhnya kegelapan, kebinasaan, kepayahan, kesusahan itu ada 5 perkara. Kita ni tuan-tuan kalau ada kegelapan, kita risau. Tak tahulah kalau ada orang suka gelap, risau. Kalau rumah kita blackout, kita akan cari alternatif. Sama ada lilin ke, pelita ke, lampu kecemasan ke. Tak mahu gelapnya. Tak mahu. Itu fitrah manusia.
Hak yang terang ni dia tak suruh gelap. So maknanya apabila berlaku kegelapan ni tuan-tuan, benda yang payah, benda yang susah, benda yang menakutkan. Ya? Yang suka gelap ni rasa-rasa nyamun rasa tak? Kerompok ataupun pecah rumah. Dia suka gelap. Itu pun tapi dia pasang lampu kecil juga. Kalau tidak dia tak boleh nak ambil apa. Dia rabu-rabu benda dapat tak tahu dia. Dia nak juga terang. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam kehidupan kita ni tuan-tuan akan berlaku 5 kegelapan. Tetapi ingat, apa juga Islam dia beri suatu perkara, dia ada alternatif dia. Ada cara penyelesaian dia. Sebab itu kita kena kembali kepada Islam. Apa juga yang berlaku di atas muka bumi ini tuan-tuan, kehidupan kita, macam mana payah pun Allah Ta'ala bagi jalan. Yakinlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakinlah kita dengan Islam. Jangan risaulah. Jalan keluar dia banyak. Tapi dalam hadis ini dia kata 5 kegelapan akan berlaku kepada manusia di atas kehidupan mereka. Wasirajan laha khamsin. Dan ada juga cara menyelesaikan dia. Give and take. Jangan risau. Sebab itu kehidupan yang sempurna. Wasirajan laha khamsin. Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ciri-ciri kegelapan bagi kehidupan manusia? Hubbud dunia. Apa dia hubbud dunia ni tuan-tuan? Kasih akan dunia. Sayang akan dunia, cintakan dunia. Bagaimana yang dikatakan cintakan dunia? Iaitu dia kata melupai balasan, melupai akhirat, melupai bahagian kita di akhirat. Ini masalah orang yang hubbud dunia. Hubbud dunia ni tuan-tuan maksud dia apa? Maknanya dia cari dunia ni, digunakan kesempatan dunia ni untuk bersenang-lenang, untuk bermewah-mewah, untuk lupa bahagian dia di akhirat. Habis kalau gitu Ustaz, kita ni kalau cari harta banyak-banyak tak boleh lah Ustaz? Boleh. Boleh. Carilah harta sebanyak mungkin. Jadi millionaire. Orang nombor 1 dunia dalam orang nombor 1 kaya dalam dunia. Teruskan, orang Islam hebat. Bagus. Tak salah. Habis kita buat rumah besar-besar tak boleh ke Ustaz? Boleh. Boleh. Kita pakai kereta besar tak boleh ke Ustaz? Boleh. Sebab orang letak persepsi hubung dunia ni tak boleh nak mewah-mewah. Kena pakai kereta hak tolak pintu rebah. Itu okey. Itu qanaah. Kena rumah ni macam reban ayam, tak boleh nak besar-besar. Itu bagus. Mana je ya? Kalau ustaz ni pakai rally division, teruk ustaz ni. Teruk. Hubung dunia ustaz. Tapi kalau kapcai, hak rem pun kudis penuh, itu ustaz A. Ini persepsi kita. Bila kita kata bila senang mewah aja tak boleh. Ini tak boleh. Ini dunia ni ustaz, dunia. Salah. Buatlah gedung besar jadi orang yang terkaya dalam dunia, tetapi orang yang nombor 1 melaksanakan zakat. Itu yang namanya kan tak hubung dunia. Cari harta banyak-banyak macam Abdul Rahman bin Auf, millionaire. Tapi hartanya untuk Islam. Ini rumahnya gedung besar. Factory banyak. Derma RM1. Tak fair. Tapi bila ada function, 1 table 1,000, I beli 10. Tak fair. Itu hubung dunia lah tu. Boleh nampak je? Kaya lah. Duduklah kedudukan yang tinggi. Duduk bawah jawatan tinggi. Tak ada masalah. Tapi amanah. Kan? Ada harta. Tidak kedekut. Tidak memboros. Israf. Ini dah kaya. Kedekut satu. Kemudian memboros. Melanjakan harta tanpa ada sebab munasabab. Ikut dalnya. Dia banyak. Ambil semuanya. Ambil action betul. Pasal harta banyak. Itu hubung dunia.
Gunakan harta keperluan, bukan kemahuan. Habis ustaz lebih ni macam mana? Lebih binalah masjid, binalah madrasah. Sebab itu tuan-tuan, apa cara nak menghilangkan sebagai hubbu dunia itu sebagai satu kegelapan? Nabi SAW mengatakan wasirajallaha at-taqwa. Carilah harta dunia ini sebanyak mungkin, tetapi nilaikan ia dengan takwa. Rumah besar, duduk 2 orang, bilik 10. Hak 2 lagi tu nak letak kat mana bilik? Hak 2 lagi tu nak bilik kat mana? Ambil anak yatim, duduklah rumah kita. Tak boleh. Susah ustaz, nak tanggung. Kedekut. Apa dunia lah tu? Tak, rumah gedung besar je. Rumah sergam, bungalow orang panggil, bungalow. Bungalow. 10 butir biji, 10 bilik je. Duduk tinggal 2 orang. Ada tak? Nak masuk bilik pun seram. Pasal tak pernah masuk. Nak buat stok bilik. Jadi macam mana nak meriahkannya? Panggillah saudara mara ke, ya tak? Anak penakan ke, duduk jauh-jauh, tak payah duduk sewa hostel, duduk rumah kita. Apa berkira? Itulah kata takwa. Rasa ada ihsan, ada rasa ta'awun, ada rasa ikhwan, ada rasa ukhuwah. Lahir takwa itu. Belilah kereta besar, tak ada masalah. Kita ada harta. Tapi tumpangkan orang. Kereta menjala 14 seater. Betul je? Kereta menjala lah ni, bawa seorang Hak 13 lagi tu nak buang dia. Jin. Bila ada jin, ustaz tolonglah ustaz, tolong baca sikit doa sikit ni. Saya naik kereta ni berasa macam orang lain je dah. Duduk kawan-kawan ramai-ramai lah. Tak salah nak pakai kereta besar. Tak ada salah. Tapi janganlah berkira, ya. Kadang-kadang kita nak pergi masjid pun nak numpangkan orang pun kena segan. Mana dia? Segan nak numpangkan. Kawan pun pergi masjid juga. Angkat tangan je. Ji, mana masjid? Jalan dulu ya. Kesian betul. Apa salahnya main numpang lah. Ini ciri-ciri hubungan dunia. Kalau kita nak cerita ciri hubungan dunia banyak sangat. Tapi cara dia takwa. Takwa ni rasa menilaikan segala harta nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita, kita kongsi bersama. Sebab nikmat itu kurniaan Allah, dan Allah akan lebih sayang kita menambah rezeki kita sekiranya kita kongsi rezeki yang Allah Ta'ala kurnia. Sebab orang ini dia bersyukur. Boleh je ya? Boleh mak dia ya? Jadi kita gunakan kesempatan peluang itu. Apa dia? Iaitu hubbud dunia. Hubbud dunia. Maknanya kalau dunia kita ambil, gunakanlah. Sebab dia sebagai jembatan untuk akhirat. Gunakan dunia ini untuk menyelamatkan kita di akhirat. Ya? Kalau kita susah, ada juga orang susah kan, tapi kedekut ada juga. Jadi gunakan kesusahan itu, jangan sampai menyusahkan orang. Ini kena faham. Ini juga di antara ciri-ciri yang bodoh dunia. Dia susah, dia menyusahkan orang. Tahu menyusahkan orang? Asyik nak minta free of charge saja. Kena ingat tu. Kita susah ya. Ada juga manusia yang Allah Ta'ala uji dengan kesusahan, tapi jangan menyusahkan orang. Kalau orang bagi, terima seadanya, kemudian berusaha untuk menghilangkan kesusahan. Jangan tak apalah, Haji tu dia murah hati. Pagi-pagi je minta berat. Kalau cerita Ali Baba bujang lapuk kan, itu Kasim Baba pun marah. Hari-hari minta beras, hari-hari minta minta gantang, minta tepung. Ini malaslah, unta padang pasir pun tak ada malas macam you punya suami lah. Marah. Ali Baba, Kasim Baba kan. Kita piramid. Hari-hari minta, hari-hari mau pinjam. Hari-hari mau pinjam.
Itu cerita dia. Jadi kita susah, hubbud dunia dia, jangan nyusahkan orang. Memang kita susah minta keperluan daripada orang ramai, tapi bila mendapat, kita bersyukur, kita gunakan keperluan itu untuk menghilangkan kesusahan. Ya? Itu dia. Pertama, manusia itu akan diselubungi kegelapan. Hubbud dunia. Memang bagi dia dalam kehidupan ni memang seronoklah. Sebab apa? Mewah, senang dan sebagainya. Tetapi di sisi Allah, mereka itu akan diazab dalam salah. Kita lihat ya, Siti Khadijah, isteri kepada Rasulullah, seorang businesswoman, usahawan wanita yang mempunyai perniagaan. Ya, dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dia menjadi tulang belakang kepada Rasulullah untuk membangunkan Islam. Hartanya semua dibagi kepada perjuangan Islam. Jadi kita ni tuan-tuan, Jangan sampai besok kita mati tuan-tuan, meninggalkan harta, lalu anak bini kita berebut harta, kita dalam perut bumi tu jenuh kena persoal oleh mungkar dan nakir, tak boleh jawab harta tu. Sebab itu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, ya, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, waktu senang kamu sebelum datang waktu susah kamu. Ini kita jaga. Kemudian Rasulullah beritahu apa? Harta kamu, dari mana datangnya harta itu dan ke mana kamu belanjakan. Itu dia yang pertama. Ya, hubbud dunia itu sesuatu yang membinasakan. Maka cara kita menyelesaikan kegelapan itu takwa. Takwa ni tuan-tuan, dia kena ada sifat qanaah. Mana harta kita rasa cukup dengan apa yang kita perlu, lebihnya adalah kita kongsi bersama. Kalau perlu kepada investment lah. Kalau perlu kepada simpanan lah. Tetapi bila diperlukan, digunakan. Ya? Sebab kadang-kadang kita dengar ni tuan-tuan, orang ramai ni kata, ustaz, kita ni kena simpan hari tua. Dia simpan, sedap bunyi ni, simpan hari tua. Ni saya simpan ni, spend ni, kalau sakit pening ustaz, saya nak guna lah. Tapi biasanya bila sakit pening pun tak guna juga. Ni yang nak marah ni. Akhirnya beli koyok 3 kupang, tampal. Simpan 3,000, beli 3 kupang, tampal. Kenapa makcik tak pergi surau? Pening lah ustaz. Awak tak pergi klinik, pakai koyok je. Alah, nak kedekutnya amat. Tadi kata simpan duit untuk hari tua, untuk orang susah. Dah makan Panadol ustaz, dibagi Panadol ya. Habis yang simpan 3,000 tu nak buat apa? Pergilah spesialis. Mana Haji? Tak? Dah simpan, memang spend untuk perubatan. Ni ada yang beli insurans perubatan tu. Itu pun nak pergi klinik pun malas. Batuk je, telan asam jawa je, kecak. Bukanlah tak bagus, asam jawa pun asam jawa lah, tapi alternatif lain boleh. Nampak sangat tu kan aja, nampak sangat. Tapi sebab ni kenapa tak usik, jangan usik tu. Itu waktu kita sakit pening, bunyinya sedap tapi pelaksanaannya tak sedap. Itu hubbud dunia lah tu. Boleh Mak Haji Lepas ni tak ada lagi koyok-koyok Mak Haji Tak ada okay, Alhamdulillah. Kesian tengok Mak Haji pergi surau masjid pakai koyok je. Bukan tak simpan duit. Boleh lah je Takat klinik RM50 tu apalah sangat tak? Ya? Lepas tu simpan. Kalau tak simpan tu cerita lain lah. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kegelapan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, wa dzambi zulmah wa siraja lahu at-taubah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kegelapan, kebinasaan, kepayahan, ya, sesuatu yang menyusahkan. Yang kedua iaitu az-zambi. Apa dia az-zambi? Dosa. Dosa itu zulmah. Dan kita sering melakukan dosa. Hak masalah kita ni tuan-tuan, dosa yang kita buat, tahu kita buat dosa. Sedar. Kalau saya tanya Haji pernah buat dosa tak? Tanya agak-agak. Tak nak jawab pun tak apa, tanya jawab sendirilah. Pernah tak buat dosa? Pernah Tahu tak ada dosa? Tahu tak ada dosa? Tahu ya? Banyak ke sikit?
Tak banyak, alhamdulillah. Sebab haji sentiasa buat baik, jarang buat tak baik. Jadi dosanya sikit. Tahu ada, tapi banyak kali tak taubat. Ini yang perangai kita ni masalah Pernah buat dosa, tahu ada dosa, banyak pula tu. Dan kita rasa relax, rasa tak terpanggil untuk rasa salah. Ini sifat kita ya, sifat kita. Kita tak banyak nak mohon ampun, kita tak banyak nak minta maaf, kita susah nak minta ampun. Payah benar. Ada je ya. Haji dengan mak haji, suami isteri ya, suami isteri. Ada dosa tak? Ada ya? Ada ya? Haji dengan mak haji, suami isteri. Ada dosa ya? Ada, alhamdulillah. Ngaku ya? Ngaku. Pernah buat dosa ya? Mak haji pernah dosa ya? Nah. Berapa kali minta maaf? Hari raya je. Haji alhamdulillah. Okey juga dah ada hari raya. Kalau hari raya tak ada, sudah tak ada. Besok tu kau pegang tulisan, abang minta maaf bang, piah ni banyak dosa bang. Dah pegang batu tulisan tak achieve batu tulisan tak boleh jawab. Dah batu tulisan tak boleh nak minta ampunkan dosa kita. Orang kita ni dah nanti terbujur bau pegang kaki lah, peluk lah, cium. Masa tu lah nak cium, nak pegang kaki. Masih hidup-hidup ni nak pegang kaki tak nak. Suruh potong kaki, abang potong sendiri lah bang. Kuku suku tunggu kaki, abang potong sendiri lah bang. Kita tak lalu. Takkan nanti baru nak pegang. Masa dah hidup ni nak peluk pun payah. Dah mati peluk. Sebab apa? Ngaku banyak dosa lah tu. Ya. Cuba kita declare awal-awal. Declare. Dia tak handphone lah. Itu dalam rumah je sih. Belum jiran kita, belum staf kita, belum orang yang kita pimpin, belum orang yang di atas kita. Banyak. Tapi kita ni susah benar nak minta maaf ni. Ya. Dosa kita dengan anak. Tak berdosa ke dengan anak ni? Tak pernah berdosa kita dengan anak. Tak ada. Anak selalu berdosa dengan kita. Kita tak pernah berdosa dengan anak. Ya Mak Haji? Pernah berdosa tak dengan anak? Pernah ya? Pernah minta maaf dengan anak? Tak, pasal anak tak minta maaf. Inilah kita ni. Sebab itu tuan-tuan, kita kena jadi orang yang mudah memaafkan. Sebab itu martabat mardiyah. Ya, martabat mardiyah kata Qasim Al-Halbi, ya, salah seorang daripada guru tasawuf mengatakan, ya, dalam kitabnya Sirrus Suluk, bagaimana nak jadi jalan manusia yang mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya iaitu kamu mudah memaafkan orang walaupun kita tidak melakukan kesalahan. Sebab kita lihat Nabi SAW mudah maafkan, tak pernah marah. Ya, mudah maafkan, banyakkan mohon kemaafan. Ya, kalau kita lihat, kita nak dibandingkan dengan Nabi SAW, masya-Allah, jauh. Rasulullah SAW, ya, inni li astaghfirullah wa atubu ilaih. Wallahi inni li astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumin aktsari 70 marrah. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Rasul kepada sekalian umat. Sentiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hari satu malam tidak kurang 70 kali. Nabi yang maksum, terpelihara dosa, yang tak ada dosa, yang dosanya telah diampunkan dan tidak ada menghimpun dosa. Dosa yang dahulu, dosa yang hari ini, dosa yang akan datang, semuanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana perangai Nabi? Nabi sentiasa beristighfar, mohon ampun sebanyak 70 kali, satu hari satu malam.
Sebab itu Nabi dapat manusia yang pertama masuk syurga. Kita yang keberapa? Wallahu a'lam. Lagi lambat kita minta ampun, lagi lambat kita mohon kemaafan, lagi lambat kita nak minta mengaku kesalahan, lagi itulah lambat kita masuk syurga. Itulah zulmah dia. Tertahan untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala sebab dosa. Dan orang yang berdosa ni tuan-tuan, ba'idan minallah. Orang tu jauh dengan Allah. Maknanya kalau dia doanya tertahan sebab dosa. Sebab itu dinamakan zulmah. Sebab itu wasirajal lahu at-taubah. Maka nak cerahkan, nak hilangkan fitnah ataupun zulmah itu, banyakkan kita bertaubat. Dengan Allah kita bertaubat, dengan manusia kita mohon maaf. Mana je? Boleh je rajin. Balik ni minta maaf lah dengan Mak Haji maaf dengan Abang Haji, maaf dengan anak-anak. Ya? Harmoni. Itu di antara. Ya? Maaf dengan kawan-kawan, jiran-jiran. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita habis selesai majlis tuan-tuan, sunat kita membaca tasbih kifarah. Kod-kod dalam dua hala kita pengajian ni ada tersilap kenapa kita membaca tasbih kifarah. Apabila kita bertemu 2 orang, 3 orang dalam satu kumpulan, apabila kita berpisah, disunatkan kita membaca tasbih kifarah. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita tasbih kifarah. Untuk merasa dalam pertemuan itu mungkin ada sesuatu kita kadang-kadang kata, kutuk, gurau, senda. Kita tak rasa, kadang-kadang orang berkecil hati. Betul tak? Tapi pasal kawan-kawan, dia taklah marah mana. Tapi kadang-kadang ada juga tergurih hati. Maka kita bermaaf-maafan, kita tinggal itu supaya Allah Ta'ala maafkan pertemuan kita. Nampak? Itu yang Nabi ajar. Sebab itu manusia yang beriman ni tuan-tuan, sentiasa berada dalam kebersihan, kesucian, sentiasa mendapat rahmat Allah SWT. Ini kita kena ingat. Ya? Ini kadang-kadang saya kepai. Calur dulu. Wabla dulu. Kacau lah kalau cakap gitu kan. Anak muda. Bro, wabla dulu bro. Masalah. Bro dengan bro lebih kurang je bunyinya. Kan? Tapi dia tak pakai juga kan. Tapi nak kata mana? Dah trend orang muda je tak? Kita pun okey lah. Kuat calur dulu lah. Oh, sedap masa kita kan. Kita kadang-kadang dengan member-member pun lebih kurang je. Okey lah. Gerak dulu lah. Kan? Cuba kita sama-sama tasbih kifarah. Dia pun terbenung kita. Sebelum dia cakap kuat calur, belah kan. Cakap kita tasbih kifarah. Dia kata haji ni masalah dia. Dan benda itu bukan benda salah. Benda kita kena buat. Tapi kita tak buat. Dia jadi satu budaya yang berbeza. Ini kena jaga. Betul kan baik lah. Ikut sunnah Nabi SAW, insyaAllah. Baik. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, bagaimana mendatangkan kegelapan? Di sini dikata wal qabru zulmah wa siraja lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, dia kata di situ, sesungguhnya kubur itu zulmah, gelap, payah, susah, tempat yang boleh mendatangkan binasa. Kubur ya. Betul kalau kita baca mustika tuan-tuan, macam-macam cerita orang kubur ni. Kalau kita tengok dalam Astro Isis, tanah kubur. Sedap cerita dia tu. Iktibar. Muka jadi hitam, badan kena belit diular. Tengah-tengah baring boleh bangun. Macam-macam. Itu cerita tanah kubur. Tengok tak? Tak. Tak apalah. Tak tengok pun tak apa. Tengok pun tak apa. Dah, ini bukan nak cerita sangat. Itu sebagai iktibar. Tapi taklah berlaku puncak sangat tu benda. Nak cerita, bukan hak tu yang nak tengok. Nak tengok yang dalam kubur tu lagi teruk. Mungkin Mak Haji suka baca mastika ya Mak Haji ya.
Mastika ni dia sensasi sikit bab-bab gaib-gaib ni. Nak kubur mayat ni memang nombor satu dah. Mastika ni dia punya stigma dia kubur dengan mayat. Kita membaca risau. Risau terus. Tapi buat juga. Ya, ni kita nak cerita ni. Al-Qubur ini dia kata Rasulullah, dia adalah tempat yang sempit. Sebab itu Mak Haji sayang macam mana pun tadi yang saya cerita tadi, bila dah masih hidup tak nak peluk, dah mati peluk. Cium. Jangan titik air mata. Andai pula orang beritahu tu nak cium Abang Haji dah kapan ni, last touch up orang panggil. Last kiss. Bukan main. Sabar ya Mak Haji ya, sabar, jangan titik air mata. Nak cium tak apa, nak cium mana keluarganya, waris-waris. Bagusnya. Masa tu nak cium, sebelum ni hafah pun nak cium. Wang hasam. Apa dapat cium yang terakhir bila dah terbujur mayat tu? Kok dia boleh bangun? Tak juga. Minta maaf, too late. Masa tu nak minta maaf, tak ada. Kesat air mata. Ada yang pingsan, peluk tak nak lepas. Cuma masuk dalam kubur, dia nak peluk lagi tak? Mak Haji nak masuk, peluk lagi. Nak? Tak nak dah. Selamat dah. Besok cari geran tanah. Wang hasam. Ya, bisa katalah, bukan orang sini. Ya je ya. Sayang macam mana masuk kubur, tak nak. Walaupun dia kata masih bercinta dulu sehidup semati. Yang hidup tetap hidup, yang mati masuk seorang-seorang lah dalam. Tetap mahu masuk. Hak yang 3 orang terima tu pun lepas tu naik juga. Dia tak nak duduk juga. Susah je sebab kubur tu sempit. Kalau kita tengok kan liang dia, Masya Allah. Ya, 6x3. Kalau cerita seniman Bujang Lapuk tu kata ada satu bilik, seorang satu dia kata. Tak luas lah. Luas je 6 kaki. Lebarnya dalamnya 6 kaki, lebarnya 3 kaki je. Berapa dia kosong? 3. Bolehlah kita apply. Cerita seniman Bujang Lapuk ya. Dah bising nak hafal skrip. Orang main motor lah, main trompet lah, pening kepala. Dia masuk dalam kubur aman kata dia. Belum lagi. Siapa kata aman? Kalau kita akhir kalam kita itu tidak dengan kalimah la ilaha illallah. Man akhirul kalam min la ilaha illallah dakhala jannah. Kata Rasulullah, siapa-siapa yang akhir kalamnya dengan matinya akhir kalam dengan kalimah la ilaha illallah dakhala jannah, masuk syurga. Jadi kita agak-agak dapat tak je? Agak-agak lah. Dapat, insyaAllah. Nak tahu dapat tak dapat? Kita test sikit. Test bagi terkejut. Test bagi terkejut. Tengah duduk-duduk ni, campak kucing. Alamak! Keluar alamak, mati keluar alamak juga. Itu dia punya sampel tu. Itu benda tu bukan diajar. Benda tu dia apa nama? Spontan. Kalau kita terkejut, Allahu Akbar. Confirm, insya-Allah. Kalau Mak Haji cucuk perut kan, mak engkau kelepak keleput ... Ada harapan lah. Ada harapan. Malaikat Israel datang, Assalamualaikum. Mak engkau keluar, insya-Allah. Insya-Allah. Sebab dia signifikan, dia benda betul, dia berkailapan. Sebab itu lazimkan kamu. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Basahkan lidah kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Senang aja tuan-tuan. Kalau hidup kita banyak sebut apa? Akhir kalam itulah akan mengikut apa yang kita sebut. Bukan senang je. Kita dulu masa bercinta tu sebut minah aja, sampai ngigau pun minah juga. Sebab apa? Excited dalam minda dan dalam ungkapan. Ya. Mandi minah, makan minah, jalan minah. Sebab masa cinta, belum kahwin. Asal sebut aja.
Bila orang sebut minah kita marah. Kau jangan sebut minah saya. Zaman dulu-dululah kan. Sebab apa? Semua dalam ingatan. Maka sekarang mana minah dia? Haji dah bercucu dah. Mana minah dia? Mana minah dia? Mana sebut minah dia? Hilanglah minahnya. Sebab apa? Dah lupa dah cari minah lain. Ya? Ini dia. Sebab itu tuan-tuan, lazimkan lidah kita dengan kalimah la ilaha illallah. Bukan apa? Untuk kita dapat selamat di akhirat. Apabila kita dalam kubur nanti, sekurang-kurangnya itulah perisai kita, pendinding kita daripada soalan-soalan mungkar dan nakir, daripada azab kubur. Sempit je. Bukan senang. Ya? Kalau tuan-tuan tengok orang kebumikan jenazah ni tuan-tuan, dahlah 6 kali 3 kali 6. Itu kira dia punya main. Lepas tu ada lahat lagi. Tebuk pula lebih kurang dalam 2 kaki. Masuk ke sebelah kanan kubur ataupun tengah-tengah kubur situ. Okey masuk, letak papan. Letak papan je kemudian kambus dengan tanah. Macam mana orang yang buat kambus tanah ni? Macam piling je. Dia nyok, ngak nak bagi pampat tanah tu. Fikirlah sendiri tuan-tuan. Kita duduk besok kat situ. Orang nyok kita. Hebat ke mana pun orang nyak je. Duk kancang ko ceh. Belah sana lompong. Tu. Pijaknya je. Dah lah dia punya lapiknya papan keping je. Papan keping nyak rak. Boleh kata, jangan tu. Oi, sempit ada. Khabar gitu. Tak ada je. Terima je lah. Itu kubur. Sebab itu tuan-tuan, bila kita ada jenazah ni, kalau elok bawa sampai kubur, tengok orang sembi, baru rasa diri sendiri. Itu yang terbaik. Ziarah orang mati, urus orang mati, bawa sampai ke kubur. Itu yang paling afdal. Kalau ada kesempatan lah. Kalau tak ada sempat, busy, ziarah paling kurang. Baik. Itu dia kubur. Dan kubur itu bukan tempat yang tolong. Kecuali orang itu benar-benar melaksanakan tuntutan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita nak meninggal itu biarlah kalimah Allah itu disebut. Sebab itu lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan oleh kamu orang yang dalam keadaan nazak, orang yang sakaratul maut dengan kalimah Allah. Kalimah Allah. La ilaha illallah. Kalau bolehlah panjang orang nak mati. Ajarkan dia. Dia tak bunyi kita lain, tapi kita ajarkan dia. Sebut mat. Asyhadu alla ilaha illallah. Tengok keadaan dia. Agak kritikal, jangan panjang-panjang, takut tak dan. Ini tengok dalam drama tu komplit. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal. Itu berlakon je, berlakon boleh. Panjang jela semua boleh. Semua boleh kemas. Reality minta maaf. Sebab itu kalau nak ajar dia tu, tengok keadaan dia. Kalau dia doa gitu, sebut Allah sudah. Ya makji ya, makji ya. Kalau antara sama kita ni salah seorang nazak tu, dengar ni ustaz khabar ni la ilaha illallah. Tak boleh la ilaha illallah, janganlah panjang, penat kawan tu tak boleh nak pakai. Panggil ambil Allah. Udah. Allah dia pun anggap dia cakap lah tu. Tak dengar mat, jangan. Dah ajar, kita ajar je. Dia faham tak faham nombor 2. Itu hak dia dengan Allah SWT. Kita bagi, boleh. Maknanya kalimah itu membantu kita dalam kubur. Selamat kita dalam kubur. Sebab dia sebagai Raudatul Jannah, salah satu daripada taman syurga. Jangan jadi khufati minan niran, salah lubang daripada satu daripada lubang neraka. Itu yang keberapa je? Yang ketiga. Boleh? Dah nampak terang dia? Dah nampak. Cahaya pun dah terang dah. Jangan risau. InsyaAllah. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, bagaimana datangnya kegelapan pada manusia itu, iaitu wal akhiratu zulmah wa sirajan laha
al-amalul salih. Kata Rasulullah, dia kata akhirat itu gelap, binasa, padang mahsyar syekh, itu akhirat. Gempa bumi, kiamat, itu akhirat. Ya, kiamat. Mati, kiamat. Ya, berada di padang mahsyar, kiamat, akhirat. Berada di yaumul hisab, mahkamah Allah, juga hari kiamat dan juga hari akhirat. Agak senang ke Syekh kat padang mahsyar. Kita duduk kat padang Arafah aja tu pun, itu ada kemah, cuma kena hujan je malam tadi, tak boleh tidur sebab kapit basah. Itu pun rasa susah. Nak buang air bergebut. Nak buang air ni. Oi, Haji, cepat oi. Tu dia nak buang air. Apa idoknya? Sala makan Maggi je kerja. Mau tak buang air, kelang kibut. Ini jemaah kita dah khabar dah. Di Arafah cari roti, jangan makan Maggi. Tala Maggi, sedap pula Maggi dia kata. Bila makan Maggi mula nak cari bilik air. Faham sajalah dekat sana. Ya, ada lebih kurang 10 bilik air kongsi dekat satu matam. Kalau tak keluar pukul 3 pagi nak buang air, pukul 8 pagi sampai pukul 12 tak boleh masuk lagi bilik air. Susahlah. Itu pun rasa susah. Mujurlah Arafah tu sehari je. Kalau Allah Ta'ala perintahkan Arafah tu seminggu, rasa orang tak berjanji. Kering gitu je. Bergaduh kat situ. Bergaduh pasal bilik air. Bergaduh. Itu pun nak balik naik bas bergaduh. Daripada Arafah nak pergi ke Mina, nak pergi ke Muzdalifah, itu pun berebut. Pasal apa? Nak cepat tinggal Arafah. Tadi ya sangat nak naik Bukit Arafah. Bila dah saya nak keluar tu, kelang kibut nak keluar. Susah je. Itu dunia. Baru 3 juta manusia je. 3 juta je. Di padang mahsyar, tuan-tuan, dari zaman Nabi Allah Adam sampai mutakhir, nak kata berapa trilion, berapa bilion, wallahu alam, nak sebut. Saya tak tahu berapa jumlah nak khabar tu. Semua manusia akan berada di padang mahsyar. Dengan berjalan, yang mengesut, yang kena pijak, yang berenang, yang berjalan kaki ke atas, tangan ke bawah pun ada, yang berjalan dengan perut ada, yang berjalan dengan muka pun ada, yang tak berjalan-jalan pun ada, yang panas berdengkang ada, yang sejuk gila pun ada, yang relax pun ada. Semua berbagai-bagai. Macam di Arafah tu lah, ada yang relax je. Dah buang air, aku pukul 3 dah kejut dah. Itu orang tenang sikit lah. Yang pukul 8 baru nak buang air, muka mucut. Ada terbarai dengan ihram habis. Jadi kuning je, nak macam mana tak tahan. Tukar je lah ihram. Ya, itu baru ke Arafah. Di padang mahsyar lagi dahsyat daripada itu. Allah Ta'ala dah uji di situ. Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana keadaan kamu di situ. Ya, dengan berenang di dalam lautan darah, ya, dengan bau yang busuk. Masya Allah. Kalau kita lihat dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi dah gambarkan. Itu keadaan manusia di padang mahsyar. Tapi bagaimana kita nak lepaskan perkara-perkara itu? Tidak lain dan tidak bukan al-amalul salih. Banyakkan oleh kamu melakukan amal saleh. Apa dia amal saleh? Amal yang datang daripada perintah Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Buat amalan yang disuruh oleh Nabi, yang diajar oleh Nabi. Jangan buat kreativiti. Ini amal saleh ni kena jaga ni. Ramai orang dia nak buat amal tapi tak saleh. Dia buat suka dia je. Jangan. Dahlah baca Quran lintang pukang. Maaf cakap ya. Baca Quran lintang pukang. Tajwid lari. Jangan kata pasal hafizing, cerita lain. Tajwid lari, dengung tak cukup, harakat tak cukup. Dia bantai juga baca, tak saleh. Cara dia dah tahu dia lemah dalam bacaan Quran. Dia banyak salah. Talaki, cari tok guru belajar.
Itu nama soleh. Faham? Fahami tak? Jangan bodoh sombong. Baca Yasin. Yasin. Salah. Betul Ustaz saya dengar. Itu kita dengar. Tapi ceritanya salah. Dia harfin. Dia ada harfin mukhafaf. Ada musaqqal. Hak ya tu 2 harakat. Sin tu 6 harakat. Ini Yasin. Ada pula Yasin. Sikit je. Tapi baca Yasin juga tiap-tiap minggu. Sebab apa? Ustaz kita buat baca Quran salah ke? Baca Quran tak salah, awak yang salah. Maka tak saleh. Cara saleh, belajar. Cari tu guru. Cari orang-orang qiraat baca. Sekurang-kurangnya kita baca Fatihah clear. Fatihah clear je. Sekurang-kurangnya. Sebab Fatihah kita nak guna dalam sembahyang. Betul? Bagi Fatihah clear dulu. Tahiyat bagi clear dulu. Cari tok guru, musafahah kat dia. Tuan, tolong ajar saya Fatihah. Ada harta. Anak tuition bayar satu subjek RM50. Satu subjek kan. Ambil 10, 500 bayar. No problem. Fatihah, ambil guru Fatihah. Bayar RM50. Ayah Ustaz, Fatihah kita dah boleh. Siapa kata? Dah test. Dah test belum? Bila ada baca perlahan. Sebab takut orang dengar. Ini perangai orang kita. Maaf cakap ya. Maaf ya. Ni buat Fatihah, ni buat Fatihah ya. Buat Fatihah. Bila datang ramai-ramai ni sembahyang ni, tak bunyi. Takut dengar orang tegur. Bila orang tegur, malu. Tak soleh. Soleh ni kena guru. Itu soleh. Kan? Takkan baca Quran salah tak Baca Quran tak salah. Tapi membaca dengan betul itu yang wajib. Kena betulkan. Bukan suruh jadi qari terus belenggu. Macam Abdul Rahman Ustadz. Bukan, tak payah macam tu. Itu skill lain. Baca bagi betul, itu wajib. Skill tu lain. Skill ni orang boleh melompat, orang boleh berlari. Betul tak? Itu skill. Tapi kena betul. Itu rusak. Warattilil Qur'ana tartila. Ramai orang baca Quran. Kadang-kadang saya dengar tegur, "Ji, salah tu." Betul tu. Tak ngaku lah tu. Geram betul lah. Patut ngaku je lah. Orang kata salah tu dengar. Tang mana je salah ni? Tu kurang panjang. Panjang ni patut berapa? Itu namanya belajar. Cara informal. Bila orang tegur, betul je ni dok terus tak datang. Haji tu macam pandai sangat baca. Kita baca sikit semua salah. Sikit salah. Terus hilang. Siapa yang rugi? Kita. Ini bukan amal saleh. Amal saleh. Ya, buat amal. Amal saleh ni maknanya amal yang bagaimana Nabi ajar, Nabi buat, kita kena patuh. Kita ikut. Yang mampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak perintah kita melakukan ibadah mengikut kemampuan kita. Nampak? Dia bukan suruh ikut macam imam. Ada. Jadi makmum mengikut imam, tapi bukan mengikut macam imam. Kena ingat tu. Mengikut imam satu kepatuhan, tapi bukan mengikut macam imam. Wah, imam tu baca dengung, kita pun nak dengung. Jangan. Kita ikut apa yang kita tahu, yang kita belajar. Boleh je. Ramai orang ikut orang ni, itu namanya taklidan. Ikut-ikutan. Bila orang tu duduk bising, kenapa tu? Kita ikut juga lah. Punya salah. Macam orang jemaah haji kita lah. Ni satu kumpulan kan pergi. Mana je? Tak tahulah, ikut je lah. Ni mana? Salah ni. Tak apa. Lah, mana? Sesat. Semua sesat. Sebab apa? Ikut orang sesat. Dah tahu sesat, berhentilah. Tanya. Dah elok. Tak apa. Oh Tuhan. Sampai jauh. Lepas tu, macam mana ni? Suami kat belakang. Siapa suruh ikut? Misal kata ya, maaf ya, betul tak? Ini jemaah kita ramai, dengikut aja. Kepala dengikut.
Kesian. Yalah dia pun tak kerti, dia ikut pun orang tak kerti. Jahanam. Dah tak kerti, tunggulah. Petugas-petugas tabung haji ada, ya. Mantap-mantap punya guru ada kan. Tunggulah. Jadi. Ini dia jadi sesat. Sesat tu zulmah. Maknanya al-amalul salih. Maknanya kita beramal dengan salih. Walaupun sedikit. Allah tak lihat berapa banyak yang kita buat, tapi Allah lihat bagaimana kita buat dengan tulus ikhlas. Innallaha yanzuru suwarikum wala ajsamikum walaki yanzuru sudurikum wa niyatukum. Allah tak lihat, Allah Taala akan tinggal, Allah Taala akan menilai berapa banyak yang kamu buat. Tapi kamu buat itu tepat atau tidak, itu yang nak dinilai. Jadi kita ni jangan gairah nak banyak tau. Banyak. Alhamdulillah kita dapat baca khatam satu hari. Satu hari kita khatam. Cerita banyak ni, banyak. Kita nak makam macam Imam Syafi'i. Tapi tak dapatlah. Dapat satu hari khatam pun alhamdulillah. Oh syukur kita. Lepas balik haji ni dapat sehari khatam. Bagus. Semak balik. Oh, khatam tak aci. Banyak gelong. Minus banyak. Botol. Ribut balik. Buat semula. Bukan banyak ni kita buat. Tetapi daimun. Berkekalan. Tepat. Terus. Konsisten. Itu yang mustahak. Ya, mustahak. Kalau kita sembahyang jemaah, konsisten ni. Konsisten. Ada uzur baru kita datang. Itu yang terbaik. Bukan banyak masjid kita pergi. Oh saya, Allah Ustaz, puas hati saya. Masjid, apa ni? Cerah Jaya saya pergi. Masjid Kajang saya pergi. Saya tiap waktu saya pusing Ustaz. Pusing. Jangan nak sembang lah, ngarut. Bukan banyak masjid yang kita pergi. Tapi kekal kita laksanakan itu yang mustahak. Itu yang soleh. Ada orang yang suka sembang banyak. Banyak Ustaz, alhamdulillah dapat puasa saya Ustaz. Kan, selalu gitu kan. Ni bulan Muharram Ustaz, Allah saya dapat puasa seronok Ustaz. Yalah, nak cerita tu baguslah. Nak bagi dia semangat. Tapi puasa tu biar ikhlas. Biar buat betul-betul. Biar rasa puasa, bukan puasa santai. Ada orang puasa dia macam santai, relax. Ya pasal apa? Nak diet. Ni tak cik ni. Jangan niat nak diet. Puasa lillahi ta'ala, diet dapat. Nampak? Itu soleh. Amalun soleh. Boleh faham tak ya? Buat amal soleh ni biar tepat, biar ada pengajian, biar ada ilmu, buat dengan ilmunya. Beramal dengan ilmu, itu namanya soleh. Amal soleh. Ada orang dia buat tak ada ilmu, dia buat juga. Ini yang amal sesat. Sesat ni bukan jadi guru yaya dekat atas bukit tu. Sesat ni maknanya amalannya tidak diterima. Ini kita takut. Boleh je? Okay, dan yang terakhirnya, yang kelima, kegelapan bagi manusia itu akan timbul, iaitu dikata di sini wasirat zulmah wasirajallahu al-yaqin. Dah kita berada di padang mahsyar, hari akhirat, kita dah masuk pada yaumul hisab, mahkamah Allah, kita telah mendapat perbicaraan. Maka yang terakhir kita akan nak menuju sama ada syurga atau neraka. Maka kita wajib melalui titian sirat, jalan nak sama ada pergi ke syurga ataupun neraka. Kalau lepas jembatan itu, syurga lah kita. Kalau tergelincir, neraka lah kita. Bagaimana kita nak lalu di situ? Kata Rasulullah SAW, caranya al-yaqin. Apa yakin? Saya yakin Ustaz, jembatan ni seperti rambut di belah 7. Bukan yakin apa itu. Itu tak payah. Hak itu tahulah Allah Ta'ala punya kerja macam mana kita nak. Yakin ni maknanya kita percaya bulat sepenuh hati, jazam, penuh keyakinan bahawa Islamlah jalan yang terbaik.
ajaran Islamlah, amalan Islamlah cara kita mendapat kemenangan, kejayaan, keuntungan. Yakin dengan Allah dan Rasulnya. Yakin dengan agama yang Allah iktiraf. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diiktiraf, yang diterima pakai oleh Allah SWT ialah Islam. Sebab itu dalam ayat mengatakan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu kan innahu adu wallahu a'lam. Subhanallah. Ya. Saya lupa yang akhir tu. Tapi maksud dia ayat lebih iaitu, wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya. Udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Yakin. Ni kadang-kadang bila kita kata sebab Islam ni tuan-tuan, tak berapa orang nak yakin. Kalau kita nak betulkan manusia ni tuan-tuan dengan Islam, dia tak yakin. Dia nak filosofi, dia nak falsafah, dia nak motivasi orang falsafah juga. Bila cakap bab hadis bab Quran, tak apa ustaz. Ini umum ustaz. Orang Islam ada, orang tak Islam tak ada. Kita nak cakap payah. Tak, kena cakap. Islam is the way of life. Kadang-kadang minta maaf je ya. Kadang-kadang kita bila nak cakap ni bab Islam ni dalam keadaan orang ramai ni, maknanya dia general lah, maknanya bukan orang Islam saja. Orang bukan Islam ni, oh tak boleh cakap bab Islam. Tak boleh cakap gunakan Islam. Dia salah. Kena gunakan Islam. Dia yakinlah. Sebab Islam ni merawat orang yang beriman, tak beriman pun dia boleh rawat. Jangan salah. Yakin. Apa dia cara dia Islam? Bagaimana cara Islam? Tengok Rasulullah. Lepas Rasulullah boleh mendidik Yahudi, Rasulullah boleh mendidik Nasara, Rasulullah boleh mendidik Majusi, Rasulullah boleh mendidik orang beriman. Walaupun mereka ada kalangannya tidak beriman, tapi boleh pakai. Tidak ambil teori-teori barat, teori-teori apa-apa yang kita tak tahu mana asal usulnya. Tapi hebat. Bila sebut kata Islam, alah Ustaz, saya. Ni anak-anak remaja ni macam mana Ustaz? Kita bawa masjid. Apa masjid? Ustaz, sakit masjid. Semayang solat, semayang jemaah aja Ustaz. Susah Ustaz. Kita bawa main futsal. Nampak? Dia nak tukar ke? Futsal lagi ni. Lah main futsal, patah kaki gaduh. Selesai masalah. Tak selesai, kalah. Dendam. Selesai masalah. Dah. Kita bentuk dia dengan cara Islam. Itu yakin. Ajak main. Jomlah kita nak, macam mana kita nak jaga anak-anak ni. Sebab itu adibu auladakum bitilawatil Quran. Ini Allah, apa tu Rasulullah beritahu. Bagaimana nak didik manusia? Suruh dia baca Quran. Ya, sebab itu Hasan Kasnan tuan-tuan, dia buat kat taman dia. Kalau tuan-tuan kenal lah, dia UKM, dia syarah UKM di UKM lah. Dia mendidik anak generasi muda di taman dia Quran. Panggil main bola tapi baca Quran dulu. Baca Quran sekurang-kurangnya 1 jam. Sebelum main bola, sebelum berlari, sebelum jogging, sebelum benda-benda, baca Quran. Hari-hari dia akan transformasi sendiri. Dia akan, sebab itu jiwa. Yakin. Kita tak yakin. Bila kita bawa Islam, Allah Ustaz, Islam bukan tak boleh Ustaz. Dia tak terlangkang. Dia kata bukan tak boleh Ustaz. Kita cari lain Ustaz. Dia tak nak lagi tu. Dia tak yakin. Betul. Kalau kita nak bentuk masyarakat kan, kita pakailah cara. Kita buat jemaah, kita buat gotong royong. Ustaz. Kita buat lain lah Ustaz. Dia suka nikah. Tukar dulu nak tukar. Dia tak yakin. Sebab itu tuan-tuan, kita akan susah dia. Kita akan susah nak meniti sirat. Sebab apa? Kamu lalu jalan yang tak betul. Kamu melaksanakan tuntutan jalan yang gelong. Kamu nak jalan terus? Tak boleh. Nabi kata tak boleh.
Sebab itu tuan-tuan, kita nak duduk, nak meniti sirat mustaqim supaya kita dapat masuk syurga Allah, kita kena yakin dengan Allah. Kita kena yakin dengan kepribadian Rasulullah. Kita kena yakin dengan agama yang diiktiraf oleh Allah. Kita kena yakin dengan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Islam. Yakin. Bukan susah, kadang-kadang kita nak yakin doa pun tak berapa yakin. Doa. Nak panggil ustaz juga, panggil doa. Padahal sendiri boleh doa. Ustaz pergi rumah ustaz baca doa, doa selamat. Ustaz pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa apa? Doa selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan rumah tengok ustaz. Ada lagi ustaz? Tak ada. Cukup. Itu je ustaz. Yakin tak? Tak yakin. Kalau itu saya pun boleh baca doa. Dah, boleh baca doa, panggil ustaz apa? Tak yakin. Doa Rabbana atina semua boleh baca, tapi nak panggil ustaz juga. Bila ustaz baca, marah. Dia nak panjang jela, berkusang pusing, boleh. Puas ustaz. Bagi kambing seekor pun tak apa. Sebab apa? Duk kona pusing sana, pusing sana. Baru Rabbana atina, dah tahu nak tutup dah tu. Betul tak? Betul tidak saya tanya ni? Kita boleh baca doa tapi tak yakin. Lepas tu bila ustaz baca pendek, marah. Nyesal aku bagi ustaz makan kambing. Lepas tu bagi air mineral je. Rabbana atina je. Nampak? Di situ kita tak ada keyakinan. Itu doa. Sedangkan doa mukhul ibadah. Itu kepala ibadah. Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala kata, berdoalah kamu, aku kabulkan. Dia tak kata imam doa kabul, orang doa tak kabul. Ada? Habis dah? Cuma memimpin doa, okeylah. Nak bagi ustaz, bagi memimpin tak apa. Kata yang tuan rumah baca doa juga. Ini yang kadang-kadang saya nak marah ni, minta maaf je. Maaf je ya. Tuan rumah kalau tu orang baca doa, dia kulu kile. Doa pun dia tak amin. Kurang hasam betul lah. Maaf cakap ni. Ni kuasa sikit nak marah sikit ni. Panggil ustaz datang, panggil hafiz. Dia kulu kile. Quran pun tak pegang, Yasin pun tak pegang. Ni tuan rumah. Tuan rumah mana saya tak tahu. Kalau tuan-tuan terlibat tu tolong betulkan. Maaf ya. Marah lah. Tak suara tinggi ni. Ni saya nak marah ni. Panggil orang wakil je. Tuan rumah buat bodoh je. Ingat jamu makan tu cukup ke? Sedap kok mana pun, tapi tuan rumah duk kulu kile. Orang baca doa dia pun tak kisah. Yang tuan rumah minta maaf, yang mak haji ni, bukan mak haji sini, yang anak bangat tu rambut terbagai je. Mula nak cakap ni. Panggil orang baca doa. Dalam rumah pun tak berkat, panggil orang berkat, tak berkat langsung. Maaf cakap ya. Nak marah saya marah lah. Suara tinggi ni. Bagi ingat. Kalau tak suka, tak apalah. Bulan depan kita jumpa. Idok tak payah. Idak. Betul tak? Saya cakap betul tak ni? Menyampah saya. Nak minta diselamatkan, minta diberkatkan orang dalam rumah, tak minta tak selamat-selamat. Jadi tak yakin. Sebab tak yakin dengan kuasa Allah SWT. Kalau yakin buatlah betul-betul. Tuan rumah pun duduk sama. Kalau baca Yasin, tuan rumah lepaskan Yasin. Habis khatam tu. Bila orang baca doa, dia pun amin. Nuan sibuk. Tu. Lauk isi orang doa ni. Kurang asam betul lah. Ingat orang yang kita doa ni lapar kan? Kebuluh ke? Tak apa, lambat sikit nasi pun ditunggu. Dia takkan balik selagi tuan rumah tak suruh balik. Dia tahulah yang tamu ni. Tapi tu nasi. Itu ayam tu tambah lagi. Betul tak? Saya cakap ni betul ke tidak? Saya cakap betul ke tidak? Betul kan? Inilah dia. Macam mana nak titi dengan sirat dengan sempurna? Waktu pun tak selesai. Maaf cakap ya. Gurau je lah. Bukan gurau. Ini hakikat ni saya cakap. Tapi bukan Mak Haji dengan Abang Haji yang buat ni. Mak Haji dengan Abang Haji lain yang buat ni. Jadi kalau buat kenduri kendara tu, tuan rumah tolong imbah 100%. Bukan temporary tau. 100%.
Ni ingat. Nak kenduri kahwin ni lagi satu. Panggil jemput tu imam baca doa, mak bapak nak ke mana tak tahu. Imam baca bunyi suara je, mak bapak tak tahu mana. Tolong ya. Boleh je. Lain macam nampak. Tengok lain macam mak. Tak apa nak habis dah ni. The last speak tu dah kena beritahu. Sebab yakin ni maknanya inilah ajaran Islam, yakin. Sebab itu Bilal Ar-Rabah yakin, biarlah dada jadi hempak dengan batu, biarlah dijemur dengan panas terik di padang pasir, yakin Allah Ahad, bukan hari Ahad. Yakin. Dia tahu yakin bahawa Allah Ta'ala akan ganti dia dengan syurga Allah SWT. Yakin. Kita tak sampai gitu. Hak semono-semono pun tak yakin lagi. Hak susah-susah lagi. Silap-silap turnover. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kita gunakanlah kesempatan. Ya, kegelapan ini sentiasa menanti kita. 5 perkara tadi itu sentiasa menunggu kita. Dari bagaimana kita nak alternatifnya, nak keluar daripada kegelapan itu. Maka Rasulullah ajar kepada kita. Dan hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama kita baiki. Ya, jadi sekadar itulah yang dapat saya berikan pada malam pagi ini. Minta maaf banyak-banyak ya. Yang akhir tu suara dia klimak sikitlah. Boleh je ya? Kalau marah minta maaf. Kalau dah buat insaf, jangan buat lagi. Ya? Jadi moga-moga kita sama-sama diampunkan oleh Allah, ya, diterima segala amalan kita menjadi manusia yang soleh, yang selamat kita dunia maupun akhirat, dan kita terlepas daripada kegelapan-kegelapan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Moga-moga kita diluruskan oleh Allah untuk dapat cahaya-cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai jumpa lagi pada masa akan datang. Aku qouli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma wa rzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انت جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تأخير dengan tasbih kafarah dan surat al-'asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.